أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون نون لا jauh jol. Astagfirullah. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tengok ayat 6. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Afalam yanzuru, hamzah istifham. Jadi ayat seterusnya tu falam yanzuru tu dipanggil mustafham anhu asalnya. Di Al-Quran Allah Ta'ala dia alamul ghuyub, takkan dia tak tahu apa benda yang dijadikan, makhluk dijadikan, tapi datang dalam bentuk istifham. Dia tanya, adakah lam yanzuru, tidak memandang mereka itu, ila samai fawqahum kaifa banaynaha. Jadi istifham ni bukan makna istifham asli, tapi istifham keluar daripada makna asli. Istifham apa ni? Apa tujuan? Saya kita tengok tu jawab. Afalam, maka lam yang zuru, tidak memandang. Apakah tidak memandang mereka itu? Lam jawazim, yang zuru fi'il mudhari' majzum dengan lam. Alamat jazam pasal apa? Af'al khamsah, min af'al khamsah. Yang zuru asalnya yang zuruna, madhi asal sulasi nazara, bab apa? Fa'ala bab nasara yang suru, bina'hu li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Yang zuru tasrih 10 nazara ila samai, ila sama' jamak majrur, sama' adakah tidak memandang, melihat, memperhati mereka itu kepada langit yang Allah Ta'ala jadikan fauqahum. Di mana langit ni? Fauqahum, zaraf
jar majrur mencari tempat ta'alluq, ni ta'alluq mahzuf, jadi hal bagi sama. Afalam yanzuru ila sama, sama ni tak mana, sama ni halata kauni sama ni fawqahum, ada atas mereka. Langit ni atas ya. Itibar kita pandang di atas kan? Langit di atas mereka itu. Dan pandang ni nak tengok pandang apa? Kaifa banainaha, bagaimanakah banainaha, kami binakan dia akan sama. Macam mana bina? Senang ke nak bina langit ni? Satu, langit ni buat pada bahan apa? Kita bukan nak erti kan, kita tak jumpa pun langit yang kita nak tengok dia bahan apa tu kan. Kalau kita pijak atas bumi pun, bumi Allah Ta'ala bagi jadi. Kita nak kaji bumi yang kita pijak, kita boleh sebut tanah je lah. Tanah tu unsur apa ada? Tak erti kita kan. Adalah orang-orang sebagian manusia yang erti. Tapi kalau nak tengok, kalau reti pun dengan pengetahuan yang Allah Ta'ala yang bukakan bagi mereka untuk mereka memahami apa kandungan tanah ni. Tu tanah, langit, di luar jangkauan kita untuk kita nak melihat bagaimana apa, macam apa, bahan apa. Tapi yang ni Allah Ta'ala suruh perhati, bukan tengok dia bahan apa, tapi kaifah, tata cara Allah Ta'ala bina dia. Saya nak bina ke atas ni, senang ke nak naikkan benda-benda daripada bawah naik ke atas? Macam mana boleh langit di atas tu dengan tak nampak tiang dia? Bukan dia lah kan? Bukan dalam keupayaan makhluk untuk buat. Ini ialah pencipta yang sangat hebat. Satu, tak bagi naik kaifa banainaha, macam mana kami bina dia, structure dia, macam mana dia boleh duduk atas tu, yang tu pun dah cukup lah. Kalau makhluk pun kita tengok kat negeri China sekarang banyak pembangunan jenis, kan dia orang negeri bukit bukau. Kita tengok tembok negeri China pun pelik lah kan. Antara benda-benda yang menakjubkan dalam dunia, tembok negeri China lah kan. 7 antara benda-benda yang tak tahu yang ajaib dalam dunia kan. Tembok besar negeri China, apa ajaib kan? Panjang, nak bina bukan senang tu kan. Lah ni China pula dibina apa? Dia buat jambat tu tinggi tu. Jadi macam lurus yang macam bukit tu, negeri tak ada bukit bukau dah, highway dia. Tapi dia punya, nak cerita dia punya tinggi tu, dia punya apa orang panggil, flyover apa ni. Kalau Malaysia yang ada tinggi-tinggi macam tu, Rawang kan, betul tak tahu. Nanti kita pergi sekali naik kat jambatan Rawang. Pasal dia nak jaga ekosistem, tak bagi hutan musnah, buat jambatan tinggi tu, pokok pun tak nampak, tinggi punya lah, tinggi kan. Tengok bawah tu, China 3-4 kali ganda tinggi pada tu. Senang ke nak bina macam tu? Kita tengok China buat binaan tu pun, kagum lah kita, macam mana dia nak ukur daripada bawah nak naik sampai atas dengan binaan kukuh, berapa dalam dia nak tanam, sacu besi dia pula tu, nak cantum antara jambatan-jambatan tu, binaan dia. Kau boleh silap sikit pun kan, tak bertemu skru nak masuk nak sambung tu. Tapi dia boleh buat tu sambung. Masya-Allah kan. Makhluk Allah Ta'ala buat pun kita dah kagum, ya Allah buat macam mana? Masya-Allah. La quwata illa billah. Ngaku je lah. Jadi apa tujuan ni, si faham ni? Dah clear ya. Tak pun dah tengok ke macam mana Allah Ta'ala bina? Tengok tak? Hebat tak? La ilaha illallah. Itu bukan saja kaifa banainaha, tapi wa zayyanaha. Apa zayyana? Apa pasal pengen asal dia? Zayyana. Macam mana boleh jumpa zayyana? Tasrif zayyana, tazyin kan, tazyinan fahuwa wa zaka zayyin, la tuzayyin, muzayyan, muzayyanun, muzayyan. Apa nak zayyin? Hias. Bagaimana kami hiasikan langit? Apa perhiasan yang ada kat langit?
matahari dia, bulan dia, bintang dia, planet-planet dia. Cuma kita punya pengetahuan bab bintang ni lah kan, sikit sangat kan? Terlalu sedikit. Matahari, bulan pun kita tak kena tambah nak tengok bab bintang-bintang. Kalau orang dulu macam mana, bintang ni jadi kompas dia dalam perjalanan. Tengok bintang pun dia dah kenal dah, macam ni apa benda. Kita tengok bintang tak tahu benda, tengok matahari pun tak tahu benda. Quran sebut macam mana, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dengan beberapa tanda, dan antaranya bintang tu susunan bintang, yang ni nama apa, ni nama apa. Itu iktibar kita. Cuma macam mana dia boleh ada, macam mana boleh ada cahaya. Tambah teropong pula dengan teleskop apa, tengok macam-macam ada langit tu. Semua tu kalau nisbah kita ni perhiasan kan. Siap ada buat lampu lagi, malam tutup lampu, pasang switch, macam tengok kat ceiling ada macam duduk dekat, macam berlangit kan, beratapkan langit kan, padahal ceiling rumah dia siap tak. Dan Allah Ta'ala suka perhati ni, keputusan ni nanti apa, wa ma laha min furuj, tidak adalah laha baginya langit ini min furujin, asal mana faraja, farj ni pecahan, retakan. Antara lain dalam Quran sebut ma tara fi khalqir rahman min tafawus, kamu takkan lihat pada penciptaan Allah Rahman ini, tak lihat apa, min tafawutin, daripada apa-apa perkara yang unbalanced, yang ada tafawut, yang ada kejadian dia lebih kurang. Bahasa kita lah ni, kalau min tafawut tu maksudnya ada yang tak seimbang kan, tak sekata langit macam ni, bumi macam ni, macam tak kena je, tak ada siapa yang akan bersuara dan bercakap begitu kan. Bahkan setiap makhluk Allah Ta'ala bagi jadi, semuanya kita tengok ada keseimbangan dan kemunasabahan. Gajah dengan badan dia yang besar tu, tengok kaki dia besar ni. Kalau gajah tu kaki dia macam jerapah, agak-agak macam mana, jenuh masuk hospital. Kenapa? Selalu patah. Selalu patah. Kura dengan apa cara hidup dia, dan dia boleh jadi mangsa apa, Allah Ta'ala jadikan alat untuk melindungi diri dia dengan dia cengkerang. Ambil mudah-mudah je kan, tupai antara sifat dia. Makan buah-buahan, tengok dia punya kelincahan, lompat antara satu pokok ke satu pokok. Monyet ke lah, monyet tak boleh lompat, dia lompat je itu bye-bye, lompat itu naik tupai jangan. Dengan gigi dia sangat tajam, kita doyan nak pegang tak wani kan, kena pakai sarung tangan. Dia macam mana, dia kokok dengan gigi dia. Sebelum kita makan, tupai makan dulu. Ya Allah. Adakah benda-benda yang tak seimbang? Tengok nyamuk pun layak nyamuk dengan rupa nyamuk tu kan. Apa teknologi nyamuk, dahsyat nyamuk ni sebenarnya. Dia boleh hinggap kat badan kita, dan dia boleh tebuk masuk, pergi ambil sedut darah. Pandai dia pergi ambil darah tu dalam badan tu, dan dia tebuk, tak pula melimpah pula darah tu. Bila dicabut macam mana, tak pula meleleh darah kita pasal dia sedut. Pula tu masuk dalam badan dia, yang tu jadi nutrition yang paling berkhasiat untuk pembentukan telur apa. Pasal yang isap darah ni ialah nyamuk betina. Nyamuk jantan tak isap darah, nyamuk jantan dia isap manisan kan. Nyamuk betina yang isap darah. Apa tahu ke? Tahu, pandai ya.
Semua cantik kejadian ni. Kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Masya Allah. La ilaha. Jadi nak menunjukkan apa? Kalau tengok kalau ayat Quran ni, ayat Quran bukan cerita hukum je, cerita sembahyang, cerita zakat. Tapi suruh kita fikir, perhati. Tengok apa yang keliling ni, buat apa? Mentauhidkan Allah, zikrullah. Dan memang Allah Ta'ala ceritakan semua makhluk yang macam ni, semuanya kullun qad alima salatahu tasbih. Dia tahu apa dia punya tasbih, apa dia punya permohonan, apa doa, istighfar, yang ada tugasan-tugasan mereka yang andai kata diberi kita keupayaan untuk melihat apa dia punya aktiviti sekarang ni dia dah buat, kita akan melihat semuanya sedang bertasbih dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentazihkan Allah Taala daripada apa sifat kekurangan. Wal arda, situlah dulu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi wa hayrati. ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحباتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة فيا رب متعني سماؤه تنزه عن قولي ونياتي. الفاتحة، البقرة، الأنفال، التوبة، يونس، هود، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، صالح، الزمر، الغافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيات، الأقف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، الملك، الحق، المعارج، النور، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، مرسلات، عبساء، التكبير، الانفطار، مطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، الشمس، الليل، الضحى، عشر، الطين، البينة، الزلزلة، العادية، القارعة، تكاثر، العصر، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافر،
والإخلاص الفلق والآخر الناس سوار في القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا من هو في علمه دائم، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجره لطيف، يا من هو في عنزه منير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، واسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا محبوبا بقلوب عبادك وعزيزا في نفوسهم ووجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال وأحسن الفعال ويا دائما بلا زوال يا مبتدعا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد بعد كل أحد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها. 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 Zabur dua Injil ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Zabur wa Injil ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Zabur wa Injil ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Zabur wa Injil ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم. وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم. وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم. وصحف الخليل
والكريم بهذا محاكم عليم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. 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 إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على وصفه الخليل والكريم هذا محاكم عليم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. وآخر واجب مما على مكلف من واجب. أبدأ بسم الله. الحمد لله القديم الأولي والآخر البقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قل وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق وغير مبتدع. وبعد وجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحيد عليم بكل شيء سمع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم وقدرة إرادة وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانة وجائز بفعله وعرضه وبين رحمه وضرره. إسماته كسائر الملائكة وجيبة الفضل والملائكة مستحيل لكل واجب وفصل 5 واجب. تفسير 25 لم يكلف الحق والحليم. وهذا محدث وجود معرفة والمتبع عليه الصلاة والسلام وآله مدامة الأيام. وهذا الذي بدأني وهم لنا سوى ولا نبالهم. تفصيل العشر منهم الجبريل كان يستفيد عن إبراهيم وكان يقول ما رأي وهذا عبد مالك ومن ومقتدى. 4 من كتب تفصيلها ورب سبيل الهدى تفصيلها. نور داود وعلى وعلى خير الهدى. وصوف الخليل والكليم هكذا محاكم عليم. وكل ما أتى به الرسول وحقه التسليم والقبول. إيماننا بيوم الآخر وجب كل ما كان به من العجب. خاتمة في ذكر ما الواجب ما على مكلف الواجب. Alhamdulillah, Allah SWT limpah kurnia dia pasti panjang umur kita, diberi kita nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Memang kewajipan kita setiap hari ini ialah puji dia, kenal dia, perasan kat dia, mentazimkan dia, membesarkan dia, mengagungkan dia, perasan dengan kita ni makhluk dia, apa ada kat kita ni limpah kurnia dia. Bahkan ada kat kita pun adalah semata-mata anugerah dan pemberian dia. La ilaha illallah, la mu'tiha wa la mani' illallah, la dhar wa la nafi' illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wajib atas kita mengiktiraf semua dia punya dan wajib kenal
ke mana kita nak guna supaya jangan ada khianat padanya. Alhamdulillah dia bagi kita duduk dalam masjid, dia beri kita pula kemudahan taat, jauh daripada maksiat, kehaluban untuk nak ngaji, belajar apa yang dia fardu kan, insyaAllah. Sambungan kita ni kata dia wa arba'atun min kutubin tafsirha. Dan antara rukun iman yang kita wajib beriman setelah terdekat mengenai malaikat yang 10 yang asal wajib kita tahu, walaupun ada baki lagi yang di kalangan malaikat tersebut, ada Raqib, Atid, terus dia maklum ada kiraman katibin, ada malaikat hafazah, ada malaikat rahmat, ada malaikat hamalatul arsh. Dan itu adalah juga antara malaikat-malaikat yang warid daripada hadis Nabi SAW menceritakan. Cuma antara kesimpulan ulama yang ni 10 ni 10 asas tak dapat tidak, bukan maksudnya tak ada dah kan, ada lagi. Macam mana kita belajar rukun iman juga, rukun iman atas nama rukun 6, ada lagi tak? Ada lagi bab-bab gimana ni, bahkan nisbah cabang dia ada bid'un wa sab'ina syu'batan, ada 73 sampai 79 cabang di atas. Bagaimana nak kira itu, yang tu yang menyebabkan angka dia berbilang. Yang paling besar bab iman ni ialah syahadah kita dengan Allah, mengimani bahawasanya benar Allah tu ilah, benarnya Muhammadun itu adalah utusan Allah dan diutuskan untuk kita pakai dan ikut cakap-cakap dia, kata-kata dia, panduan dia, ajar dia, selamat kita. Saya apa yang dibawa oleh Rasulullah ialah daripada Allah, Allah cipta kita ikut panduan dia, selamat. Di sebaliknya adalah di sebaliknya. Jadi selain pada 6 tu ada banyak lagi ya. 70 lebih pun nak belajar semua, faham, nak kerti tu. InsyaAllah sampai semua kita jumpa tu, apa nak sebut ni, nisbah kita nak tengok ni ialah bab kitab pula. Antara kita wajib beriman ialah kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kalau nisbah angka yang wajib kita kenal dengan tafsir 4. Yang arba'atun min kutubin. Arba'atun ni kainatun min kutubin, daripada kitab-kitab. Bila sebut kitab maksudnya apa? Dia ialah himpunan kalamullah Ta'ala yang dihimpun dalam himpunan yang himpunan tu dengan terhimpunnya dia, apa disebut, ada jumlah yang besar. Itu adalah dipanggil kitab. Adapun kalamullah yang terhimpun tapi himpunan dia dalam jumlah-jumlah yang kecil, bila dihimpun dengan dia, yang tu atau umumnya dipanggil suhuf. Nisbah asal kita wajib belajar 4 buah kitab ni je, tahu angka dia dan Allah dan turun pada siapa dan nama dia, 4 ni je. Adapun suhuf yang setengah riwayat ada 100 lagi. Yang isyarat Quran pun secara umum suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang dipanggil suhuf yang diturunkan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang Nabi Musa selain pada kitab Taurat diturunkan pada dia, diturunkan juga pada dia selain pada Taurat itu adalah suhuf. Isyarat Quran sekali lagi tadi ialah suhufi inna hadza la fi suhufil ula. Apa yang cerita daripada Quran tu mengenai pembalasan orang yang lawan hawa nafsu dia, siapa yang ikut perintah Allah Ta'ala berjayalah, siapa yang ikut perintah Allah Ta'ala lawan nafsu, lawan syaitan. Semua balasan cerita-cerita macam ni sama macam mana kitab-kitab babak keimanan ni memang daripada Nabi Adam sampai kiamat takkan berubah babak akidah. Yang berubah adalah hukum syariat. Saya boleh kahwin adik-beradik tapi tak sekembar, betul tak kahwin adik-beradik. Satu syariat. Dan setiap Nabi Rasul tu ada di antara syariat-syariat ni yang dimansukhkan, dibatalkan daripada satu ketika ke satu ketika. Macam tu juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada awal-awal Islam dulu macam ni. Lepas tu sebelum Rasulullah wafat tukar hukum tu macam ni. Ada istilah
nasikh dan mansukh pada kalamullah. Asalnya kitab yang kita nak tahu 4. Mana 4 ni? Yang kainatun min kutubin, tafsiluha, tafsir bagi arba'ah ni Taurat tu ialah Taurat. Jadi baca tafsiluha tu muntada sani. Taurat tu Musa itu adalah khabar dia, wa jumlatu min muntada sani, dan khabar muntada sani adalah khabar muntada awal. Mana muntadanya? Arba'atun. Muntada syarat dia apa? Ma'rifah tu. Fi hukum ma'rifah. Kerana tak boleh nak ibtida' muntada' dengan nakirah. Wala yajuzul ibtida' bin nakirah. Alfiah tu. tak boleh, maksudnya salah dari si kaedah pembahasan, kaedah tata bahasa Arab. Arabic yang grammatical, mubtada' adalah nakirah. Wala yajuzu ibtida' bin nakirah ma lam tufid, selama-lama taklah jumlah itu memberikan faedah. Inda Zaidin namira, tu alfiah lah sebut yang ni. Tak boleh nak jadikan mubtada' itu nakirah, melainkan bil musawirat, istilahnya dipanggil musawwir. Musawwir mesti ada perkara yang mengharus dan meluluskan untuk mubtada' jadi nakirah. Yang ni apa? Antakuna mausufatan. Pasal apa? Min kutubin tu jadi muta'alluq bi mahzuf, naat bagi arba'atun. Itu yang saya takdirkan jadi arba'atun ay kainatun min kutubin, yang tafsiluha Taurat Musa. Jadi tafsil tu adalah mubtada' sani dia. Jadi huraian daripada 4 tu apa dia? Taurat tu Musa. Taurat Musa. Apa benda Taurat Musa? Taurat li Musa. Apa bentuk tarkib susunan Taurat Musa? Idhafi, tarkib idhafi, mudhaf boleh. Idhafat ada makna apa? Ada berapa jenis idhafat? Idhafat apa? Madhah, ghairu madhah. Ni madhah ke ghairu madhah? Idhafat madhah. Idhafat, kalau idhafat madhah, kenapa? Dia ada makna. Dia tak boleh takdir infisal. Kalau idhafat ghairu madhah, maksudnya dia bukan semata-mata idhafat, bahkan kita boleh takdirkan infisal, antaranya takdirkan amil kepada ma'mul, kan? Itu adalah idhafat ghairu madhah. Ni idhafat apa? Idhafat madhah. Apa makna Taurat Musa? Taurat ni Musa. Jadi idhafat ni mana apa? Fal idhafatu bi makna lam, kan? Idhafat dengan makna lam. Contoh dalam Jurmiyah, ibarat Jurmiyah macam mana? Gulamu Zaidin. Apa perkataan dalam Jurmiyah? Memanglah Gulamu Zaidin. Perkataan sebelum tu yuqaddaru. Jadi ada yang idhafah ni, yang ma yuqaddaru bilami, wa ma yuqaddaru bilam, lagi ma yuqaddaru bimin. Cuma dalam Jurmiyah tak sebut ma yuqaddaru bifi. Yang tu adalah idhafat madhah. Idhafat ghairu madhah sebut dalam Jurmiyah? Tak ada. Siapa? Kita budak-budak nak belajar takdir infisal kena ngaji Muntamimah lah. Tu yang kita duk mula ngaji Muntamimah tu. Habis Muntamimah, habis Jurmiyah masuk. Jadi yang ni Taurat Musa idhafat apa? Idhafat madhah dengan makna lam. Taurat Musa maksudnya Taurat li Musa. Taurat diturunkan kata Nabi Musa. Taurat Musa Taurat li Musa. Lihat Taurat ni Musa saya Taurat unzilat ala Musa, diturunkan atas Nabi Musa. Dan turun-turun ni bil huda. Kalau kita baca hal apa, Taurat ni Musa
Taurat untuk Nabi Musa. Taurat ni kainatun bil huda. Kainatan, hal keadaan Taurat ni bil huda, dengan memberi petunjuk. Apa maksud Taurat ni bil huda? Siapa ikut panduan Taurat selamat, jalan ni lurus, tak bersimpang siur, tak bengkok, tak menyalahi perintah Allah SWT. Jadi Taurat pun serupa nisbah macam Quran, nisbah konten dia kan. Ada bab akidah, ada cerita syurga, ada cerita neraka, ada cerita balasan baik, ada akhlak baik, ada hukum hakam, bahkan ada bab-bab cerita ketuhanan. Mislu, bahkan dia adalah sabit daripada Quran. Sebelum Quran turun kepada Nabi Musa atas nama kitab Taurat. Selain itu juga adalah Taurat adalah kitab lagi kat Nabi Musa, turun dua. Nabi Musa yang special pasal dia ada suhuf dan kitab. Kitab dia kitab Taurat, dan bersama dengan kitab tu ada suhuf. Kan Nabi kita Muhammad SAW tak ada suhuf, semuanya kitab, dan kitab Nabi kita Quran lah. Jadi Taurat Musa bil huda tanziluha tu. Taurat Musa bil huda tanziluha, ayat Taurat Musa tanziluha bil huda. Maksudnya tanzilnya Taurat ini halati kauni Taurat itu adalah bil huda. Boleh juga halati tanzil itu bil huda, boleh sah. Yang beri petunjuk tu, yang petunjuk hidup Nabi Musa. Taurat tu adalah kalam untuk menunjukkan hidayah yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Kalau ambil faham sekali lalu macam itulah. Kemudian Zaburu Dauda. Apa i'rab Daud? Mudhaf ilaih. Apa hukum mudhaf ilaih? Jar. Siapa jar kamu mudhaf ilaih? Mudhaf. Ikut yang rajih, yang jar kan mudhaf ilaih lah mudhaf, bukan idhafat. Bukan kauni idhafat itu, tapi al-mudhaf. Jadi kalau nak i'rab Daud, mudhaf ilaih, majrurun bi Daud, bi Zabur, majrurun bi Zabura, bi Zaburu, dijarkan dengan Zabur. Baca bi Zaburu apa? Hikayah. So Zaburu, baca Zaburu lah juga. Zabur Daud, maksudnya Zabur di Daud. Zabur tanziluha li Daud. Zabur turunnya dia adalah bagi Nabi Daud alaihissalam. Wa Injilu ala Isa. Dan Injil waktu ataf daripada Taurat tu, tafsil arba'an itu Taurat lagi wa Zabur. Jadi wa Zabur tak ada waw kan, isqatil atif, gugurkan huruf ataf dia. Wa Zabur Daud wa Injilu ala, dan Injil ala Isa. Jadi ala tu ala huruf jar tu, tapi ditulis ala tu macam ala ya'lu seolah fi'il darurah syair. Wa Injilu ala Isa, Injil diturun ke atas Nabi Isa ala Isa. Wa Furqanun ala khairil mala, atau daripada Taurat. Dan seterusnya keempat Furqan. Furqan adalah salah satu daripada nama Al-Quran. Al-Quran salah satu nama paling popular Quran lah. Antara nama yang masyhur juga, nama salah satu daripada nama-nama Quran ni adalah Furqan. Furqan ni ala khairil mala, ke atas sebaik-baik makhluk. Mala ay khairul khalqi, sebaik-baik mala ay sebaik-baik khalqi. Ada mala sini dengan makna khalqi, makhluk. Habis. Kemudian tu Zabur, kitab yang 4. Lepas tu yang kita wajib beriman adanya selain pada kitab besar-besar, maksudnya himpunan dia tu jadi saya besar tu dia panggil kitab. Kalau himpunan wahyu yang diturunkan tu dalam jumlah yang sedikit saja, dari segi nama dia panggil suhuf. Dan wajib kita beriman, khasnya ada suhuf yang 2 mention dalam Quran. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim. Wajib beriman ada 2 Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala hantar ni
ada pada dia suhuf. Bahkan Nabi Musa ada dua, kitab dan suhuf. Kalau Nabi Ibrahim tak masyhur ada kitab pada dia, tapi ada suhuf. Dan suhuf pun yang wajib disebut ni dua je yang kita wajib tahu, pasal itu mention dalam Quran. Bahkan perangkaan berapa banyak suhuf pula, ada riwayat 100, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Kalau di sebuah riwayat, apa itu nak selamat akidahnya, Allah Ta'ala hantar banyak kitab. Bersama kitab tu suhuf. Umum akidah Allah hantar banyak kitab. Kita wajib tahu 4 aja. Boleh? Macam mana malaikat? Macam mana malaikat? Itu macam mana nak iman dengan malaikat? Allah Ta'ala hantar malaikat ni banyak. Banyak ke ramai? Ramai ada. Pasal boleh bercakap kan, ada akal, walaupun tak ada nafsu. Allah Ta'ala hantar malaikat ni ramai. Lebih tu hormatlah bahasa kan. Malaikat banyak, lembu tahulah banyak kan. Bahasa Melayu halus dia, bahasa Melayu ni. Macam tu juga kitab Allah Ta'ala turunkan pun banyak. Macam mana kita belajar bab ketuhanan pun, Asmaul Husna, apa? Atau angka masyhur, pengangkaan 99 je ke? Dalam Asmaul Husna kita baca tu dah lebih 99. 99 tu kalau ikut kira dengan ada ahad, berbanding dengan ada yang tak sedaraikan ahad tu dalam 99 yang asal dibaca tu. Faham tak apa? Ada yang kitab tulis ahad, ada yang tulis ahad dia wahid aja. Dia tulis ahad tu tak tulis dalam tu kan? Kalau ikut sampai 99 ni tang sobur aja. Al-Baqi macam mana ujung ni? As-sabur. Lepas sabur tu ada apa? Allazi laisa kamitslihi syai'. Yang tu tak kira tu. Kira dalam kitab je tu berarti. Quran pun kalau tulis, mana tempat-tempat tulis Asmaul Husna, dia tulis ujung sekali adalah sabur. Dia ni. Sabur. Last sekali. Al-Badi'ul Baqi, Al-Warisur Rasyidus Sabur. Sama sabur dah. Yang 9 ni. Lepas tu Allazi laisa kamitslihi syai'. As-Sami' Al-Basir. Tak masuk dalam 99. Kau campur tu apa? Dah 102. Jadi sebenarnya 99 je ke? Tak. Jadi angka tu maksud dia apa? Banyak. Tak terhitung sebab Allah Ta'ala. Tapi yang diturunkan atas perangkaan yang masyhur diriwayatkan apa? 99. Tapi sebenarnya kalau kira lebih 99. Terbukti yang kita duk apa tu pun lebih 99. Pasal 99 kira takat sabur je. Yang tu pun dah 102. Boleh? Faham? Berarti satu banyak benda-benda dalam nas ni, ada benda yang kita tak wajib tahu semua, tapi ada angka tertentu je yang wajib pegang. Atau umum akidah khas bab kitab ni, nak kata apa? Wajib beriman Allah Ta'ala hantarkan bersama Nabi Rasul ni ada kitab. Banyak mana kitab yang sebenarnya Allah Ta'ala hantar? Ya, banyak. Macam mana berapa ramai malaikat Allah Ta'ala jadikan? Banyak. Yang wajib kita tahu 10 je. Nasib baik lah tahu 10 je. Kena 100,000 pening kita. Baiknya agama Islam ni, rahmatnya Allah Ta'ala kat kita. Dia bagi suruh kena 10 je kan, bendanya 10. Macam Nabi Rasul Allah Ta'ala hantar ramai. Biar wajib tahu dalam Quran yang tersenarai 25. Secara format dia sama. Boleh? Cerita apa ni? Kitab yang Allah Ta'ala turunkan banyak, yang kita kena tahu tafsir, ompek kan? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan akidah kita juga berpegang. Cuma akidah ni awam disebut sikit je lah kan. Apa dia? Quran bila diturunkan pasal dia adalah
yang latest sekali, yang terhujung sekali, turun Quran memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi tak tahu kitab dulu tak apa, disebab tak tahu apa konten dia, tapi kita beriman dia ialah sebahagian daripada kalamullah yang Allah telah turunkan. Cuma lah ni kebanyakannya dia dah tak original kan? Tak original. Bahkan Injil yang didakwa Injil tu oleh orang Kristian tu pun bersama-sama mereka pun meragui bahawasanya apa yang tertera dalam kitab Injil yang dia orang dakwa Injil itu adalah sebenarnya ialah kalam Tuhan. Tidak. Pasal atas kajian mereka, dia orang pun dapat uzai yang ni bukan kalam Tuhan, yang ni boleh jadi kalam prophet saja, yang ni boleh jadi dia punya companions, maksudnya sahabat khawariyin yang riwayatkan perkataan ni daripada Nabi Isa, bukan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang buat tulisannya tu lah. Satu, kita tak tahu Taurat, Zabur, Injil tak apa, tapi jangan tak tahu Quran, Furqan. Itu yang kita duk mengaji tu. Tak tahu Furqan pun baca aja. Nak ambil hukum, jangan pandai-pandai belajar apa, yang pandai-pandai memandai-mandai nak buat hukum sendiri. Bahkan nak buat hukum, Allah Ta'ala hendaklah apa, kan nak buat hukum, ulama-ulama lah yang tempat kita nak jadikan pedoman. Ulama pun ulama khas dalam fiqh, ulama mujtahid. Pasal apa nak sebut tu, nak kata Quran dimansuh, cuma macam mana huraian kepada Al-Quran memansuh ni, apa dia? Bahkan dalam syariat Nabi SAW sendiri, Quran yang kita baca pun ada Quran yang mansuh. Quran pun ada Quran yang mansuh apa? Mansuh hukum, ataupun dia panggil dia mansuhul hukum duna tilawah. Mansuh hukum duna tilawah. Apa maksud? Dia hukum mansuh, ada yang hukum mansuh. Antara hukum mansuh apa? Tak boleh sebut satu. Kiblat asal menghadap ke Baitul Maqdis, datangnya Quran fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mansuh hukum menghadap ke Baitul Maqdis. Apa lagi hukum mansuh yang Quran yang apa tahu? Bab hukum tak paksa orang kafir masuk Islam, la ikraha fid din. Ayat tu mansuh dengan ayat tu saif. Mana? Hadis pun ada sebut mansuh dengan hadis yang mutawatir. Mana? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah wa idza qaluha asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Ada yang jumpa yang tu kan? Quran kata macam mana? Qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Siap. Jadi maksudnya dalam syariat kita ni pun kena belajar ada istilah nasih mansukh. Ada hukum. Asal awal-awal Islam dulu hukum lain, belakang sebelum Rasulullah wafat hukum lain. Apa lagi hukum lain yang ada? Iddah orang perempuan, kematian suami. Asal dia walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Kena beriddah selama setahun. Datangnya Quran kemudian walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Asalnya setahun. Itu ni nasihat dia maksud. Banyak sebut semua. Arak pun asal-asal sebut arak tak haram. Asal yasalunaka 'anil khamr wal maisir. Ayat tu tak menunjukkan haram lagi arak. Qul fihi ma ismun kabir. Pada keduanya ada kesalahan yang besar, mudarat yang besar. Wa manafi'u linnas. Judi dan arak ada juga manfaat pada manusia. Jadi apa faham tu masa tu? Tak haram lagi judi, tak haram jadi arak. Tapi bila turunnya Quran,
Ayat mana? Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Amar diwujud ya, fajtanibu ya, amar itu untuk wajib tinggalkan khamri wal maisir, arak dan juga judi. Masa tu jadi haram. Jadi asal hukum tak haram tu adalah asal hukum yang tak haram tu ialah hukum mansukh, dimansuhkan oleh ayat Quran juga. Bahkan ada mansuh yang Quran, ayat hadis mutawatir memansuhkan hukum Quran. Cukup. Okay, lalu untuk menunjukkan adanya wa nasxu ba'di syar'ihi bihi waqa hatman azallallahu man lahu mana. Tu nak ingat jurmiyah lah. Tu yang nak kena ingat yang haram tu. Kena ada azam untuk apa ya? Apa yang jurmiyah, hafal Mantamina ya. Hari ni baru dengar orang baca Mantamina. Lama saya tak dengar orang baca Mantamina katanya. Kalau ikut tertib saya sebut Mantamina dulu kan. Tapi dia nak baca, nak hafal Umar Ibrahim pun tak apalah, teruskan aja hafalan. So Mantamina senang sangat, saja habis. Satu hari pun 3 bab, 4 bab. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Yaf'ilu dulu. Fa'ala yaf'ilu dulu. Nahu jalasa yajlisu. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Wa qad yakunu naziban wa misalu muta'adi ai daraba yadribu wa misalul lazimi jalasa yajlisu. Apa cerita ni? Soroh tu sikit, hafal tu, hafal. Itu hafalan dalam bab soroh, ni hafalan dalam bab tauhid, bab akidah. Masing-masing tempat-tempat nas tu kalau boleh kena ingat. Antara kaedah ingatan yang terbaik ialah apa syair. Dan ulama dah buat syair ni antara sebab dia pasal benda berentak dia mudah faham dan mudah ingat. Siapa tak ingat pantun pisang emas di bawah belayar? Mesti bukan Melayu, mesti Rohingya ni. Tak pun Nepal. Kalau siapa tak kenal lagu negaraku pun Nepal kan. Patutnya orang Malaysia mesti tahu lagu negaraku. Pantun takat pisang emas di bawah belayar, takkan kau tak bisa masuk kebangsaan dengar tu. Bahkan boleh kata begini, siapa tak tahu lagu Bangau mesti tak pernah duduk sekolah kebangsaan. Betul tak? Bangau semua orang tahu. Siapa tak tahu lagu Bangau? Oh, macam lagu negara aku. Boleh cerita apa ni? Cerita sikit apa-apa yang ada dalam kitab hukum hakam tu. Macam mana pun nak tahu nasib mansuh itu lanjut. Tapi antara kita wajib i'tiqad Al-Quran ni, apa dia yang kena wajib i'tiqad selain pada sebut dia diturunkan Nabi Muhammad. Panduan, dia ada panduan, dan panduan tu yang tu yang kita nak kena belajar, dan kita kena nak ambil sendiri, nak ambil faham. Kita bukan golongan terpelajar. Untuk nak buat macam mana? Taklid aja ulama-ulama yang pakar-pakar. Saat istilahnya, siapa dia yang pakar? Yang hidup lah ni, tak ada yang sepakar macam mana yang dah ada kepakaran mereka dulu yang telah beribu tahun di kalangan ulama-ulama mazhab. Mengaku je lah kitanya bodoh, letakkan kepakaran pada ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Hasan Asy'ari, Hasan Maturidi, Junaid Baghdadi. Masing-masing ada pengasas dalam bidang-bidang dia. Pengasas pun atas kata pengasas yang mula-mula membuku dan mencatatkan, membuat rumusan. Ada pun orang sebelum benda tu tak ada membuat catatan dan rumusan. Satulah siapa yang membuat catatan dan rumusan, dia diistilahkan sebagai wadih, sebagai pengasas ilmu tersebut. Pasal dia yang memformulasi kan. Macam mana kaedah kiraat, ada kiraat Nafi', kiraat Ibnu Katsir, Abu Amar, Ibnu Amir. Macam mana ada kiraat-kiraat ni. Pasal apa kiraat? Nabi mana ada baca kiraat Nafi', nama macam tu. Nama tak ada tu yang ulama kita di atas kaedah
sanad periwayatan, baca dengan begini punya penamaan, baca macam ni nama macam ni nama macam ni. Dia jadi satu istilah. Ini satu istilah sikit. Baik, asal cerita Nasir Mansur tu. Habis itu Furqan ala khairil mala wa suhuful khalil wal kalim. Dan bermula suhuf khalil. Siapa khalil ni? Gelaran kepada sahabat Nabi Ibrahim. Gelaran kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kita pun sebenarnya dapat digelarkan juga dengan Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad nanya lagi tinggi. Pasal apa? Dia dapat Habib. Jadi ada istilah ulama Habib dengan Khalil tinggi lagi Habib. Kenapa Habib lagi tinggi pada Khalil? Asal mana? Pasal Habib dia menzahirkan hamba. Kalau Khalil dia kuat kepada menzahirkan cinta. Menzahirkan keamaan lagi tinggi martabat daripada menzahirkan kecintaan. Mau faham ke saya cakap apa ni? Saya dah mula nak mamun ni kan. Tapi saya tak mamun lagi ni. Saya sedar saya cakap apa. Apa faham saya cakap apa? Nak cerita beza apa ni? Habib dengan Khalil. Kalau terjemah Khalil bermakna kekasih, Habib bermakna kasih. Itu yang membezakan Habib Khalil ni tahu mana? Datang kasih itu datang fokus pada interior dia, maksudnya dalaman itu dari sudut mana. Kalau Habib ni walaupun terjemah kasih, tapi dia lebih kasih pada untuk menzahirkan rasa fakir dan berhajat. Yang ni pangkat Habib. Kalau pangkat fakir, fakir. Khalil, asal mana Khalil ni kekasih. Dia pun dalam bab mentauhidkan Allah Ta'ala, bukan jalan-jalan, tapi atas nama dia panggil kepada bab Khalil, bukan bab Habib. Faham bukan saya sebut bab-bab ni? Nabi Ibrahim tak dipanggil Habibullah, dia dikenali sebagai apa, siapa Khalil? Berapa kali saya dah sebut apa? Pasal dia berdasarkan kepada perasaan cinta. Pasal apa Nabi Muhammad dipanggil Habibullah? Pasal dia kuat menzahirkan hamba fakir muhtaj. Kedua-dua itu mulia, tapi kemuliaan dengan merasakan kita hamba me dhaif hai, me fakir hai, me muhtaj hai, me zero pen hai. Aku ni tak ada apa, aku ni lemah, aku fakir, aku dhaif, aku tak milik apa-apa pun kan. La ilaha illallah, engkau lah pemilik ya Allah. Yang ni kuat menzahirkan kehambaan. Satu kita belajar tauhid, dua-dua tu diajar macam mana dengan kehambaan itu. Dengan itu kita akan ada rasa terhutang budi, kasih dan cinta yang 100% kepada Allah Ta'ala. Bahkan cinta 100% macam mana? Ahabbu asyaddu hubban lillah. Sangat-sangat kasih pada Allah Ta'ala sehingga sanggup hilangkan harta dan nyawa semata-mata untuk membela agamanya. Ini orang yang ada martabat Khalil. Kalau tak Khalil pun macam mana? Kita ni tak ada pangkat apa benda pun. Pastikan apa intiqad dan hemah yang ada pada mereka kita pergi ambil. Sekali adalah itu. Suhuf Khalil dan Kalim. Siapa pula Kalim? Dia adalah satu gelaran untuk Rasul Nabi Musa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga adalah Kalimullah. Bila dia Kalim, dia kalam dengan Allah, masa Rasulullah SAW. Siap, sekali lalu dia sebut itu. Jadi ada suhuf Khalil dan Kalim. Pasal apa nak sebut dua ni je? Kerana asalnya mention dalam Quran, inna hadza la fi suhufil ula, pada suhuf umat yang terdahulu, ay umamil ula. Antaranya suhuf Ibrahim wa Musa, itu yang sebut sini
Ibrahim, Musa. Nabi Ibrahim adalah Khalil, Nabi Musa adalah Kalimullah. Nabi Isa adalah Ruhullah. Nabi kita ialah Habibullah. Itu gelarannya masyhur lah. Oh, seluruh saya. Alhamdulillah penyakit pagi saya. Dia nak tukar jadi pagi. Macam mana waktu tukar alam kan mutaghayyir. Jadilah. Ya Allah, Allah maafilih. Baik, siap. Fi sufi Ibrahim wal kalim ini kalamul hakamil adim. Ada perkataan hakam, bukan hikam. Kalamul hakam, hukam, hakam. Kalam Allah yang menghukum. Kalau baca hakam tu jamak bagi hakim, hakim, hakimah ni hakam, hakam. Pergi baca yang baca hakam. Jadi pada suhuf ni ada kalamul hakam, ai kalamullah. Masuk hakam ni ialah kalamullah. Jadi nisbah pada Allah SWT. Jadi kalamullah, perkataan Allah. Allah Ta'ala words. Boleh faham bahasa Inggeris tak? Apa maksud Allah Ta'ala words? Words tu belonging to Allah, belong to Allah. Words pun tiba kita baca ada words kan? Words tu hakiki asal datang daripada Allah. So al-asli datang daripada mana? Itu adalah Allah Ta'ala words. Boleh faham kan? Tak faham tanya. Fiha kalamul hakamil alim. Wa kullu ma ata bihi rasulu fajum. Fahaquhu taslimu wal qawl. Jadi dah sebut prinsip lagi. Dah sebut Nabi Rasul, malaikat, Nabi Rasul, malaikat, kitab, seterusnya imanuna biyaumil akhir. Wa kullu ma ata bihi rasul. Setiap apa yang ata bihi rasul, mendatanglah bihi, mendatang akan dia kan? Ata bihi ni sebab muta'addi wazan af'ala. Apa yang mendatang ia bihi dengannya, dengan ma itu, siapa yang mendatang ni? Rasulullah oleh Rasul. Khas kat kita siapa Rasul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul ni, itulah Nabi Muhammad datang kat kita. Apa nak buat? Afahaqu taslimu wal qabulu, maka kesewajarannya haku, haknya hak Rasul itu. Dah kita mengaku Muhammad Rasulullah, maksudnya mengaku tak mengaku pun mesti apa panduan daripada dia lah kita kena ikut, pasal dia lah yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Kita tak boleh hubung direct. Hubung direct ni sebab kita nak ambil panduan apa, itu tak boleh. Kita indirect, mesti melalui Nabi Rasul, kitab, para ulama, para anbiya, para ulama dan para awliya. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasul faquhu, maka hak bagi Rasul adalah at-taslimu, adalah menserahkan. Dengan bahasa lain macam mana? Yang ni hak Rasulullah ni. Ni Sabi Adih ni, kalau sebut dengan bahasa Sabi Adih, apa nak buat? Apa nak buat? Terima, pakai, buat amal, laksanakan dia. Iman wa kullu ma atabi rasul fahaku taslim, haknya sepatutnya diserah diri, wal qabul, dan terima. Misal cuma hukum bekah ada benda yang tak sabit kita. Perintah Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. All the believers and Allah Ta'ala and His angels yusalluna ala nabi, they are salawat atas Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tu je. Dia apa? Hak dia adalah Quran. Allah Taala dah suruh, dah bagi tahu dah. Allah dan malaikat berselawat, cuma masing-masing selawat dengan makna masing-masing. Kalam musyarak tu Allah Taala perintah apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Taala perintah selawat. Selawat pun selawatnya gila-gila punya selawat. Mana tahu gila-gila punya selawat? Tasliman. Bila tasliman maksudnya ada salatan, salli alaihi salatan wa sallim alaihi tasliman. Cuma salatan tu atas nama mafhum mutlak dia mafhum mutlak yang isim masdar, bukan masdar. Saya nak cakap banyak tapi saya kepala berat ni. Apa beza masdar dengan isim masdar? Jumpa dah kau ni? Ingat? Sini tempat-tempat nak pakai dah. Apa beza masdar isim masdar? Masdar dia datang mengikut bab dia, bab fi'il. Tapi kalau kita tasrif tak mengikut bab dia, tapi itulah antara masdar asal dia. Yang tu dia panggil. Contoh, kallama yukallimu takliman. Tapi kallama yukallimu kalaman. Kallama yukallimu kalaman. Kalaman adalah isim masdar. Kallama yukallimu takliman ialah siap. Masing-masing menunjukkan mana kallama menunjukkan taukid amil kan? Taukid amil. Asal sebut masdar kalau masdar sampai-sampai itu sikit. Jadi pokok nak sebut apa ni? Nak cerita hakut taslim wal qabul. Allah Taala suruh tak kita selawat? Soal selawat tak? Kita pandai tak? Selawat tak? Sunat kau wajib. Kalau orang ada iman macam mana? Allah pun berselawat, malaikat pun selawat, takkan kita tak selawat? Jadi apa hakku? Hak yang sepatutnya kita faham ini adalah Nabi Allah Rasulullah macam mana? Selawat, al-qabul wa taslim, taslim wal qabul. Serah diri kita, mesti ada masa untuk selawat juga atas Nabi SAW. So kita punya jalan. Pasal saya sebut, saya tak apa rajin nak beramal kan. Kadang-kadang rajin pun kadang tidur ya, kadang tak habis pusing tasbih duk pusing balik ya. Tapi angka tak cukup. Untuk macam mana nak pergi cukup pergi rajin? Itu yang saya keputusan ambil baca Dalailul Qadar tu. Apa yang tidak baca, walaupun kau hayal kau baca tak. Dia banding yang pegang tasbih, Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Cukup yang tu. Tapi Dalail dengan sebab kelaziman tu esok mudah-mudahan dapat sebenarnya apa sepatutnya yang kita nak dapat. Kasih cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta hadis Rasulullah kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala. Kata Rasulullah apa? Belum lagi iman seorang pada kamu sehingga akulah jadi orang yang paling dia kasih. Sahabat kasih ya Rasulullah. Macam mana kasih dia? Jiwa raga dia beri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau suruh je kami buat apa ya Rasulullah, kami akan buat. Al-amru ala ra'su wal ain. Maksudnya apa? Kami patuh, sami'na wa ata'na. Aisyah. Al-haqqu al-taslimu al-qabul. Itu adalah hak Rasul. Rasul memang kita dengan Rasul mesti qabul wa taslim. Taslim wal qabul. Serah diri. Siapa suruh? Rasulullah suruh. Okey. Ya. Jadi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Lahab cerita kat dia. Abu Jahal cerita kat dia. Abu Jahal cerita kat dia. Kau nak tahu tak? Wahai Aba Quhafa. Apa dia? Kawan kau ni macam ni. Kata dia dah tak betul. Dia boleh dakwa. Dia kata malam tadi dia pergi Mekah dan dia patah balik ni. Sebelum subuh ni. Sayyidina Abu Bakar dia punya hak qabul wa taslim macam mana? Dia kata apa? Adakah yang cerita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad kan cerita ni? Cerita apa? Cerita pergi
Masjid Al-Aqsa malam, lepas tu balik sebelum subuh. Apa Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ditanya dulu, adakah yang ni Muhammad yang cerita? Jadi, Abu Jahal kata apa? Ini memang betul Muhammad cerita. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Masa tu tak dengar lagi cerita perkabaran dia tentang apa Rasulullah pergi berjalan nampak apa. Dia kata, kalau yang cerita ni adalah Muhammad, lebih daripada tu aku percaya. Tak cerita Isra', oh cerita Isra', Mi'raj tak cerita lagi. Macam mana? Dia lah at-taslim wal qabul. Tu yang digelar di As-Siddiq. Masya Allah. Jadi kaedah kita bila datang atas Rasul, hakku atas taslim wal qabul. Quran ada tak macam ni? Ada atas-atas ni. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Situ dulu saya sudah mulai layang iman biyaumi akhir wajib. Ada soal? Boleh. Sedangnya tak kitab suhuf ambil dasar ni lah akidah awam. Kalau akidah khas kena tengok betul-betul dalam tu. Jadi yang khas pun kena mengaji, yang am pun kena mengaji. Jadi kita sekali-sekali tukar kitab am khas bagi am. Atas nama tertib, ada kitab senang, ada kitab susah, ada kitab ringkas, ada kitab terperinci kan. Kita kitab terperinci ni terbaik, nak baca pun kita tengok pun takut dah. Itu yang ulama kita kecil-kecil ni ambil ringkasan ni, orang nak tahu. Ni kita dapat kecil ni 57 bit dah kan. Ini 57 kan. Qiraatul awami min wajibin bidini tamami. Betul. 57 sikit sangat. Bila sikit sangat matan dia pendek lah. Tapi kena ada belajar lagi tak? Belajar lagi baik. Ni awam je. Sebab awam ni maksudnya mu'alaf belajar ni. Kita mu'alaf lah. Kita rijal lah maksudnya dalam bab agama. Kita ke depan. Ni orang Melayu Islam lama dah macam mu'alaf. Allah malu kat mu'alaf. Sikit ayat-ayat macam tu. Allah maafirana. Ada apa soal? Boleh tak? Senang je kan? Situ ada dulu. Tak boleh matlak. Nak cerita pun semain Jumaat kan? Kita semain Jumaat nanti. Biar dulu. Tak boleh. Saya duduk steam sampai masa saya. Tak ada soal. Bagilah steam sikit. Senang je. Apa saya soal tadi? Allah Ta'ala perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat ke? Kita selawat baca dalail, selawatlah tu kan. Lagi Allah Ta'ala cerita apa? Fazkurullaha uzkurullaha zikran katsira. Allah Ta'ala suruh ingat dia. Allah Ta'ala suruh ingat macam mana? Ingat banyak banyak lah ingat Allah ke sikit. Banyak tak? Untuk nak buat apa? Banyak kan. Nak banyak macam mana? Tahu mana? Tak pernah ia dilupai, sentiasa di hati. Hadal Allah. Mudah Allah Ta'ala baik kita. Apa-apa pun hati kita macam mana? Allah. Tambah masa tu sakit tarot kan. Nak mapuh lah. Nak mapuh lah. Ni bahasa nak tidur je ni ya. Ni pun nak mapuh lah ni kan. Saya lah. Lagilah banyak ingat Allah kan. Ini tak ingat dunia. Anakku, hartaku, bangloku, rumah sewaku, sawitku,
ubi kayu ni ingat. Ya Allah, itu yang tu ni. Cerita apa ni? Patutnya ingat Allah kan. Pasal kena ingat banyak-banyak. Pasal itu perintah dia. Hakku adalah al-qabul wal-taslim. Yang ni dia ingat dunia yang banyak. Ke Allah lah. Zikir pun tak ada. Nak pegang tasbih pun malah. Beli jauh sekali. Nak tunggu free ya. Free dapat made in China. Pakai 3 kali putih tali kan. Cerita apa ni? Cerita al-haqqu at-taslimu al-qabul. Jadi kalau perkara kepala otak kita duk pegang ni sunat, ni sunat, ni sunat. Hukum yang dah sabit itu. Ya sunat janganlah dipaham wajib. Kan? Tapi taklah bermakna tak payah buat pasal ada anjuran untuk perkara itu dibuat walaupun atas nama ulama dah buat kesimpulan hukum ni sunat. Boleh? Faham? Cerita apa kan? Jadi hakku kita dengan Rasul ni macam mana? At-taslimu wal qabul. At-taslim At-taslim cuma dia bahasa Arab tu kerana susah sikit. Lah Arab. InsyaAllah. Baiklah, situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta. Wahai Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala